Okey Ridwan, kita masih lagi di musim cuti sekolah. Jadi pastinya ada ibu bapa yang merancang aktiviti anak-anak nak bawa ke mana, apa aktiviti untuk mereka. Tapi dalam musim sekarang ni, tengah musim hujan ni, kita berharap kepada ibu bapa untuk elakkan beriadah ataupun membuat sebarang aktiviti di kawasan-kawasan yang berisiko tinggi. Ya, jadi bagaimana untuk kita belajar untuk mengelakkan riadah kawasan berisiko tinggi ini, hari ini kita bawakan perbincangan mengenai perkara ini. Kami bersama dengan Dr. Marini Muhammad Yusof, pensyarah kanan Jabatan Geografi Fakulti Sastra dan Sains Sosial Universiti Malaya. Assalamualaikum Doktor. Apa khabar? Baik, terima kasih jemput saya. Terima kasih banyak kerana sudi hari ini datang berkongsi pandangan dan juga pendapat, terutama berkaitan dengan kawasan berisiko tinggi. Istilah kawasan berisiko tinggi dari sudut geografiknya bagaimana, Doktor? Okey, kalau kita nak lihatlah kita dalam konteks dunia ni, memang kita alam sekitar ni memang satu yang orang kata semula jadinya dianugerahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk macam kita memberikan satu sifat ketenangan, keamanan, keceriaan dan kegembiraan. Jadi alam sekitar itulah tempat yang kalau kita orang kata mencari sisi-sisi untuk orang kata nak mengisi kekosongan itu, alam sekitarlah tempatnya. Jadi tapi dalam pada suasana yang kita lihat alam sekitar itu mempunyai nilai-nilai yang positif macam itu, ada perkara yang perlu kita faham. Dalam konteks persekitaran kita ni tetap ada ruang bahaya, tetap ada risiko dan tetap ada bencana-bencana yang akan melanda. Jadi kita tak boleh nafikan dalam kalau kita kata kita bercakap berkenaan dengan tanah tinggi, bukit bukau, pantai, lautan, sungai ataupun kawasan tasik misal kata. So dalam konteks biasa dia adalah sesuatu yang anugerah alam sekitar yang kita rasa benda itu sesuatu yang positif kepada kita, sesuatu yang memberi kebaikan, memberikan orang kata kesejahteraan hidup kalau kita berinteraksi dengan alami, dengan damai dengan alam sekitar. Tetapi pada masa yang sama kita kena faham yang ruang itu sebenarnya adalah ruang bahaya juga. Yang kalau kita kurang kepekaannya, yang boleh mengakibatkan salah sarah gerak laku kita dengan alam sekitar itu yang boleh mengundang kepada apa-apa bahaya yang akan kita alami. Contohnya bukit ni sebenarnya bahaya komponennya dalam konteks alam sekitar. Bukit bahaya, sungai bahaya, laut bahaya, pinggir pantai bahaya. Okey, dan juga kalau kita lihat tasik-tasik pun bahaya. Tetapi walaupun bahaya itu tidak muncul, tidak terbit selagi tidak ada gangguan, tidak ada interaksi yang boleh menyebabkan berlaku perubahan kepada sistem semula jadi itu. Jadi secara alaminya kita menggunakan komponen alam sekitar itu untuk membantu support kehidupan kita. Bukit bukau ada banyak pokok-pokok tumbuhan atas itu, ataupun kawasan dataran banjir, so kawasan tanahnya subur, so kita bercucuk tanam. Jadi tepi pantai banyak aktiviti kita boleh lakukan, dan di lautan bagi nelayan boleh gunakan, boleh tangkap ikan kat situ. So itu adalah sumber untuk support kita punya keperluan hidup. Jadi untuk memenuhi keperluan biologi kita. So itulah alam sekitar yang ada. Tetapi pada masa yang sama kita kena faham tanah tinggi, bukit ini boleh runtuh melalui proses mula jadi yang ada. Adakah interaksi itu interaksi alam ataupun disebabkan oleh interaksi manusia terhadap alam sehingga bencana itu terjadi? Okey, kalau mula-mula kita kena faham, alam ini dia ada satu sistem. Memang sistem itu bergerak secara berterusan tanpa henti. Okey, so dia ada sistem besar, sistem kalau kita ada 4 komponen alam sekitar. Katakan kita ada hidrosfera, litosfera, biosfera, air, udara, angin, tanah-tanah lah kalau kita nak senang faham kan. Dan mereka ini berinteraksi, sentiasa bergerak berhubung di antara satu sistem alam sekitar dengan satu sistem alam sekitar lain. Kalau katakan contohnya kita nak lihat hujan, katakan hujan adalah interaksi antara air naik ke udara and then turun ke kawasan hutan, kawasan tanah tinggi. So itu adalah interaksi antara beberapa komponen. Jadi so dia akan berlaku secara berterusan. Dalam konteks semula jadi tetap akan ada bahaya-bahaya tersebut tetap wujud. Contohnya, kalau katakan cerun bukit runtuh, tanpa ada manusia pun cerun bukit boleh runtuh. Tanpa gangguan
tak payah kita nak tarah bukit ke apa ke, ia tetap akan berlaku. Sebab itu adalah satu proses di mana kalau kawasan tanah tinggi, sebab kawasan tanah tinggi ni kawasan tadahan. Okey, semula jadinya proses pergerakan udara, kita akan terima hujan paling banyak di kawasan tanah tinggi dan itulah kita kenali sebagai kawasan tadahan. Jadi kalau tak ada kawasan tadahan itu, tak adalah air yang akan masuk dalam sistem sungai kita, yang mana kita mengalami masalah tak cukup air kadang-kadang. Antara sebabnya adalah jumlah hujan yang tak cukup di kawasan tadahan. Salah satunya lah. Jadi kawasan tadahan nak kalau kita di Malaysia yang iklimnya khatulistiwa, panas lembab, kita akan menerima hujan yang berterusan sepanjang tahun. Jadi kalau tanah tinggi itu akan sentiasa lembab. Jadi bila kelembapan lebih-lebih lagi kalau musim hujung tahun, musim tengkujuh, kelembapan dia itu akan lebih luar biasa. Jadi bila cerun itu tak dapat nak tampung ke tepuan kelembapan tanah itu, so dia secara semula jadi akan meruntuhkan cerun dia tu untuk menstabilkan balik sistem. Jadi so itu yang kemudian kalau kita tengok dekat cerun bukit, kadang-kadang kita lalu highway ke mana-mana jauh kat sana, kita nampak macam bukit terhakis kan. So itu terhakis secara semula jadi disebabkan oleh proses penstabilan yang perlu dilakukan oleh sistem itu sendiri. Jadi itu berlaku secara semula jadi. Tak perlu kita nak ganggu ke apa ke, itulah hakikatnya. Macam tadi doktor ada katakan kejadian tanah runtuh ini. Kalau manusia, kalau kita sakit, kita ada simptomnya. Kalau untuk tanah tinggi ini sendiri, apa di antara tanda-tanda yang menandakan kawasan tersebut berisiko tinggi dan tidak sesuai untuk dijadikan kawasan untuk beriadah? Okey, salah satu tandanya kalau kita boleh lihatlah tanda-tanda kehilangan pokok-pokok. Pokok hilang. Antaranya lah daripada pokok besar, dah tak ada lagi pokok-pokok besar kat situ, dah yang ada pokok-pokok kecil, renek. So maksudnya ada tanda-tanda bahawa cengkaman tanah-tanah yang ada itu dah tak cukup kuat untuk membengkam pokok-pokok besar. Jadi so kita tahu sistem tanah-tanah itu agak lemah berbanding dengan kawasan yang masih ada pokok-pokok besar. Jadi so kalau kita nampak suasana yang macam tu, so kita perlu berwaspada. Maksudnya risiko sudah ada okey di kawasan yang bahaya. Jadi semakin kita masuk ke ruang yang bahaya tersebut, maksudnya risiko itu semakin mendatangi kita lah sebenarnya. Sebab dalam suasana semula jadi itu telah tanda-tanda, dan selain daripada itu juga mungkin kita boleh lihat adalah kekaran tanah-tanah, galo-galo yang mula timbul, menunjukkan air larian permukaan telah berada di atas. Maknanya dia kurang menyerap dalam sistem tanah-tanah. Jadi dah ada galo di bahagian luar tu, maksudnya dia dah mula wujud ketidakstabilan. Jadi kalau kita tengok trend sekarang ini, ramai ibu bapa yang memilih untuk berkemping atau berkemah, bukan sahaja pada waktu ini tapi sepanjang tahun sekarang. Barang kelengkapan kemah pun senang dapat sekarang. Memang. Apakah faktor yang perlu dititik beratkan oleh ibu bapa untuk memilih lokasi perkemahan supaya risiko, kita tahu risiko itu wujud tapi dapat dikurangkan risiko? Saya ingat untuk suasana macam tu, saya sebenarnya teruja tengok ibu bapa sekarang memang ke arah untuk mencari, orang kata nak beriadah, berekreasi, mencari ruang-ruang alam sekitar. Okey, dan memang juga macam dalam a part of nak mendidik anak-anak untuk mengenal alam sekitar. So itu adalah satu yang sangat bagus sebenarnya. Satu yang orang kata menambah nilai tambah dari sudut kualiti hidup kekeluargaan kita, instead of daripada kita duduk di bandar dengan tak ada suasana alam sekitar semula jadi. So keluarlah bersama dengan alam sekitar dan boleh membantu mendidik anak-anak. Tetapi perlu faham dalam konteks bahaya risiko ini. Jadi ibu bapa, saya rasa dalam konteks keterujaan itu, saya akui lah, sebab saya pun sebagai ibu bapa kan, kita pun faham yang kita pun kalau boleh nak bawa. Tapi kalau sekarang ni saya pun macam kita cuba hadkan, bila kita tahu dalam konteks Malaysia kita ada musim-musimnya. Walaupun kita bukanlah ada musim yang khusus 4 musim, tapi musim hujung tahun bila masuknya pengaruh angin monsun, so itu adalah musim-musim yang berisiko bagi sebarang aktiviti di kawasan-kawasan yang bahaya. Jadi so mungkin dari sudut bagi ibu bapa lah, perlu lebih menitikkan akan risiko yang berganda yang kemungkinan akan dialami sekiranya berada di kawasan-kawasan yang mempunyai suasana yang ada kecenderungan potensi. Contohnya tepi sungai katakan. Kadang-kadang banyak yang kita pergi berkelah tepi sungai dan ada
tiba-tiba adanya tujahan air, kepala air yang datang. Kadang-kadang kita tak perasan benda tu kan. Jadi untuk pergi tu kita juga perlu ada ilmu. Jadi yang terbaik adalah elakkan kawasan itu. Tetapi kalaulah mungkin kita kata mungkin sekejap je kan nak pergi, sejam 2 jam je, tak perlu, bukan nak pergi lama pun, nak berkelah saja. Tetapi perlu ada dibekalkan dengan ilmu-ilmu berkaitan dengan alam. Misal kata kalau nak berkelah kat kawasan sungai tu, kalau nampak je tiba-tiba langit daripada cerah tiba-tiba gelap tu, so itu adalah petanda kemungkinan hujan akan turun lebat di bahagian hulu. Okey, di bahagian atas kepala air sana, bahagian air tempat punca air bermula. So jadi memahami itu, so keluarlah cepat-cepat daripada zon sungai itu, sebab kemungkinan kalau tak berlaku alhamdulillah. Okey, tapi kalau berlaku, so itu adalah petanda. Jadi sebab kawasan dalam konteks kita Malaysia, lembangan sungai, kawasan hulu ini adalah kawasan yang memang hujan yang banyak. Okey, jadi at any time kalau kita di Malaysia ini, sebab itu nature kita. Jadi berbanding dengan negara barat, mereka tak ada masalah itu. Jadi kepekaan kita dalam konteks nak berinteraksi itu perlu lebih ada banyak ilmu untuk faham, selain daripada mengelakkan daripada pergi ke kawasan-kawasan berkenaan lah. Jadi itu tanggungjawab kita untuk kita mengelakkan daripada risiko kawasan-kawasan sebegini. Tapi bagaimana pula dengan tanggungjawab pengusaha? Bagi mereka, asalkan ada tanah, asalkan ada ruang, terus nak buat kawasan aktiviti untuk beriadah ini. Jadi apa sebenarnya garis panduan yang perlu mereka patuhi agar tiada lagi insiden-insiden yang tidak dimahu seperti yang terjadi baru-baru ini? Okeylah, so saya ingat bagi pengusaha-pengusaha ini is a part of mungkin dari sudut tanggungjawab sosial jugalah. Okey, dia bukan hanya setakat dari sudut menyediakan ruang untuk berekreasi, beriadah, tapi juga mereka perlu ada kepekaan lain berkenaan dengan tanggungjawab mereka, berkenaan dengan kemungkinan risiko yang akan dialami oleh pengunjung-pengunjung yang mengunjung ke kawasan mereka. Jadi mereka sebelum membuka satu-satu pusat itu perlu mendapat pengetahuan yang jelas berkenaan dengan di mana lokasi itu berada. Dan biasanya kita majlis perbandaran kita dan juga agensi-agensi tertentu, mereka sudah ada garis panduan, guideline sebenarnya, di mana kawasan yang sesuai, mana hotspot yang kemungkinan akan kecenderungan untuk risiko bahaya-bahaya tertentu. Jadi so mereka perlu sentiasa bekerjasama, perlu memastikan dalam konteks penyediaan tapak itu, penyediaan ruang-ruang itu mengikut garis panduan yang sepatutnya, sejelas-jelasnya. Dan mereka juga perlu mengambil banyaklah iktibar daripada kejadian-kejadian yang telah berlaku kan, sebab kalau sekiranya benda ini berlaku, jadi dia bukan hanya merugikan pihak yang mengusahakan itu, tetapi juga akan menjadi mengganggu tarikan orang ramai dan juga dalam konteks keyakinan untuk berkunjung ke tempat-tempat tersebut. Jadi keterujaan ibu bapa yang sebelum ini nak pergi beriadah di kawasan yang penuh dengan alam sekitar semula jadi itu akhirnya mula menurun, dan akhirnya mereka akan memilih kawasan bandar. Dan itu juga saya lihat banyak di kawasan bandar sekarang ni, kita dah ada urban farm. Contohnya ada juga yang staycation dekat bandar, macam-macam kan. Jadi so mungkin itu adalah salah satu alternatif jugalah di mana pihak pengusaha boleh mencari ruang hala tuju baru dalam mengembangkan itu, tapi tidaklah secantik alam sekitar yang ada di luar sana kan, di kawasan Bukit Bukau, kawasan tepi sungai, tepi pantai. Tetapi itu risiko yang perlu kita faham, dan sekiranya benda itu berlaku, apa yang kita lihat adalah dia punya impact itu jauh lebih teruklah daripada yang keseronokan yang kita nak impikan sebenarnya. Adakah risiko taburan hujan ini akan memberi risiko kepada kawasan-kawasan riadah ini, daripada hulu sampailah kita akan bercakap pasal ke hilir di bandar? Bagaimana, Doktor? Risiko taburan hujan ini tu hujan tu memang satu yang yang common, yang biasa di Malaysia. Cuma kadang-kala dengan isu climate change, kita akan dapat taburan hujan yang berlebihan, kadang kita akan dapat taburan hujan yang berkurangan. Jadi perlu sentiasa peka dengan jumlah hujan, sebab kita banyak apps sekarang ni macam-macam yang boleh kita dapat informasi awal sebelum kita ke mana-mana. Jadi so peka dengan makluman, sebab Met Malaysia juga ada info, JPS juga ada info berkenaan dengan air sungai, Met Malaysia berkenaan dengan hujan. Jadi so
So kita kena sentiasa orang kata memberi peka lah dengan informasi-informasi tersebut dalam konteks kita nak menentukan, tetapi ia memberi pengaruh yang agak besar jugalah kepada kestabilan sistem alam sekitar. Tetapi kalau tak ada orang kata gangguan, kita tak memasuki ruang tersebut, so itu adalah satu proses semula jadi. Okey, so tidak akan memberi kesan impact risiko kepada yang memasuki sekiranya kita tak berada pada ruang tersebut, dan dia tak akan menjadi satu bencana sekiranya ruang tersebut mengalami hakisan ke ataupun berlaku limpahan air ke bahagian dataran banjir ke, sekiranya tidak ada manusia. Yang menjadi isunya adalah bila ada penghuni, bila ada manusia, bila kita berada di situ. So kejadian yang berlaku akan apa yang kita istilahkan sebagai bencana. Jika sebelum ini telah pun dikongsikan kajian di kawasan manakah sebenarnya akan dinaiki air dan juga mungkin akan tenggelam pada satu tempoh yang panjang nanti, dan jadi kita dah boleh lakukan persediaan dari segi pembangunan khususnya. Kalau dari sudut geografiknya pula, mungkin doktor boleh kongsikan di antara kajian ataupun pemerhatian di mana sebenarnya titik-titik panas di Malaysia ini yang boleh kita elakkan daripada terjadinya risiko-risiko yang tidak diingini ini, doktor. Okey, kalau kita nak ikutkan titik-titik panas itu sebenarnya based on kepada alam sekitar semula jadi itu sendirilah, sebab kita berbalik pada alam sekitar kan. Jadi kawasan tanah tinggi, kawasan hulu-hulu sungai sebenarnya. Okey, dan itu adalah kawasan tumpuan lah sebenarnya untuk dijadikan tempat untuk beriadah dan sebagainya. Jadi kalau untuk nak dapat spesifik kawasan-kawasan itu, biasanya kita pihak NADMA mungkin mereka dah ada titik-titik yang spesifik. Okey, mungkin kita bahagian yang pengurusan bencana. Okey, mereka juga dah ada tanda-tanda, tetapi sebab kita sebagai dalam konteks orang awam, okey, sebagai orang awam, sebagai masyarakat ini, kita perlu melihat dalam konteks kawasan-kawasan yang mempunyai kecerunan biasanya melebihi daripada 30 degree itu, 30 darjah itu adalah kawasan-kawasan yang agak bahaya. Okey, mungkin bagi mereka yang gemar untuk hiking itu tak ada masalah, lagi tinggi lagi seronok bagi mereka. Tetapi bagi kita untuk berada di bawah, di kaki bukit, okey, di bahagian cerun-cerun itu, so itu adalah kawasan satu yang sangat sensitif. Okey, proses semula jadinya juga tambah-tambah lagi dalam suasana hujan macam ini. Jadi kalau kawasan hulu, okey, kawasan sungai yang kita suruh bermandi-manda, sebenarnya itu adalah titik-titik yang bahaya yang saya nyatakan tadilah. Tetapi perlu kita faham, itu nak kena ada ilmu, mungkin ilmu geografi sikit, memperkasakan sikit geografi di kalangan masyarakat kita, di kalangan anak-anak, supaya mereka dapat bila mereka lihat perubahan yang berlaku pada alam sekitar, mereka dah dapat mengesan kemungkinan apa yang akan berlaku ataupun bahaya yang akan datang. Bagaimana pula risiko yang boleh berlaku di kawasan pinggir pantai pula? Pinggir pantai itu kalau kita nak lihat, contohnya biasa dia berkait dengan ombak lah. Ombak besar. Musim monsun ini memang kategori ombaknya sangat besar lah. Okey, tetapi kalau kita ikutkan kategori ombak kita nak dibandingkan dengan ombak yang di tempat-tempat lain dah, kalau kita ikut dalam pada hotspot tu, masih lagi bukan berada dalam tahap yang begitu orang kata membahayakan dalam konteks dunia. Tetapi walaupun skala yang kecil, okey, orang kata kalau kita tak orang kata mempunyai ilmu yang cukup berkenaan dengan ombak tepi pantai, so itu perkara yang perlu kita elakkan. So jauhkan diri dengan musim-musim yang musim tengkujuh macam ini, disebabkan oleh kadang-kala situasi ombak itu yang tidak sekata. Jadi kadang-kala, dan juga bentuk pantai, kelok pantai, ada pantai yang landai, ada pantai yang dalam. Dan kalau saya ingat dulu-dululah juga di tepi pantai, biasanya masyarakat nelayan atau kampung tepi pantai, mereka sendiri tidak ke pantai bila musim-musim macam ini. Tapi kalau apa yang mereka maklumkan, kalau yang ke pantai itu biasanya orang luar, masyarakat luar, bukan penduduk tempatan. So mereka dah sangat faham suasana dan tidak akan sekali-kali cuba untuk berada di kawasan tersebut. Okey, tetapi biasanya masyarakat luar yang masa kebetulan cuti sekolah, kadang-kadang kebetulan hari Minggu. So itulah ruang yang masa dan ruang yang ada yang mereka rasa boleh pergi. Tetapi dengan
kekurangan mungkin ilmu yang tak begitu jelas berkenaan dengan bahaya pinggir pantai ini. So tarikan ombak itu penting. Jadi not necessary nak kena betul-betul berada tengah dalam laut tu baru tarikan ombak itu ada. Sedangkan tepi pantai pun bila ombak yang kuat itu juga dah boleh mampu menarik kita. Lebih-lebih lagi kalau kanak-kanak yang kecil dan sebagainya. So itu sebenarnya tepi pantai bukan satu masa, satu ruang yang sesuai untuk kita pergi pada musim-musim tengkujuh di negara kita lah. Ya. Doktor mungkin boleh berikan sedikit nasihat kepada orang ramai, khususnya apa di antara aktiviti yang kita sendiri lakukan yang boleh menyumbangkan lagi peningkatan risiko di kawasan riadah ini, Doktor? Okey, so kalau maksud aktiviti masyarakat sendiri. Betul. Okey, jadi so antara perkara yang pertama sekali, matlamat kita ke sana adalah untuk mendapatkan untuk berehat, untuk beriadah lah kiranya kan. Dan keterujaan itu memang sangat tinggi. Lebih-lebih lagi kalau kawasan itu kita jarang pergi dan kita lihat pemandangan yang sangat cantik. Jadi so apa yang penting di sini adalah bila kita berada di ruang bahaya, hati-hati itu. Okey, letakkan satu sempadan berkenaan dengan perhubungan kita dengan alam sekitar yang kemungkinan akan berlaku. Jadi dalam konteks bila kita pergi beriadah, so pastikan terlebih awal maklumkan pada ahli keluarga berkenaan dengan kemungkinan risiko itu akan ada. Jadi kalau ini mungkin langkah yang boleh kita lakukan untuk menyelamatkan diri dan sebagainya. Ataupun mungkin kadang-kadang kita ada ahli keluarga ataupun rakan-rakan yang mengetahui yang ada ahli keluarga ataupun rakan-rakan yang nak beriadah di lokasi yang kita kategorikan bahaya itu, mungkin boleh berikan sedikit nasihat ataupun supaya mereka alert, peka berkenaan dengan kemungkinan yang akan berlaku. Jadi so itu yang sebaiknya. Jadi pergi dengan ilmu, bukan hanya dalam konteks nak mendapatkan ilmu daripada alam sekitar, tetapi sediakan diri dengan ilmu juga berkenaan dengan alam. Okay. Baik, terima kasih banyak-banyak kita nak ucapkan kepada Dr. Marini Mohamed Yusof, Pensyarah Kanan Jabatan Geografi Fakulti Sastra dan Sains Sosial Universiti Malaya, kerana sudi bersama dengan kita hari ini untuk berbicara mengenai topik elak riadah kawasan berisiko. Okey, dan sekarang